Jauh Nur di sana, utara. Okay. Tapi sangat penting juga sebab dia pun datang dalam keadaan tak ada apa-apa. Dah lah ada kilang, diingatkan bolehlah berniaga. Kalau ada kilang ni macam dahsyat lah sangat. Tapi rupa-rupanya tak ada pun orang datang. Tak ada pun rupanya orang yang datang nak beli dia punya produk. So bila dia masuk kelas kita pun sama juga. Dia masuk kelas tak silap saya, first adalah ARB Mash kot. Okey, ini dia Puan Rosna, bukan Makcik Kiah yang viral petang tadi itu Makcik Kiah lain lah. Ini adalah Puan Rosna Ahmad. Nama timang-timangan glamour dia Caca. Okey Caca, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sifu. Assalamualaikum Sifu. Perkenalkan diri. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri Caca kepada dia orang. Lama ni dia orang daripada tadi asyik. Saya nak dengar Caca tu, nak dengar Caca. Tak tahulah dia orang ni masih wujud ke tidak, dia orang saya pun tak tahulah. Kan? Okey, cuba angkat tangan siapa yang masih wujud, saya nak tengok. Okey Caca, kenalkan diri. Okey, Assalamualaikum. Saya Rosna binti Ahmad dan panggil Caca. Founder kepada Caca Industri Sendian Berhad. Pembekas sejuk beku dimsum frozen. Caca, bisnes frozen untuk dimsum ni kan daripada family kan, dah berapa tahun? Kalau ikutnya banyak tahun dah, tapi yang Caca sendiri 3 tahun. Yang Caca sendiri buat 3 tahun. So apa jadi pada yang 3 tahun ni sebelum masuk kelas kita ni? Macam mana Caca punya sale dan apa cabaran Caca masa tu? Dah lah kat Perlis. Macam pelik kan buat bisnes kat utara negeri, memang yang saya rasa peluang ni lagi besar. Apa cabaran Caca ketiga tu? Mula nak cari ejen tu memang susah sebab kita tak kenal orang. Lepas tu hanya yang beli pun orang yang biasa beli dengan kita macam area-area Perlis. Macam tu lah. Jadi tak banyak lah. Kalau sale pun agak-agak macam 10,000 tu kira aku dah kaya dah. Kira dah power lah tu. Kan? Kalau anggap macam masalahnya 10,000, 20. bukan dia macam Caca cakap tadi, bukan Caca dia tak kenal depa pun tak kenal Caca. Ya, betul Sifu. Depa pun Masa tak tu ada kenal. tak buat Facebook ke apa online yang dia buat ke tak ada? Tak ada langsung. Awak tak buat? Sebab tak reti. Tak reti Dan saya ingat lagi Caca pernah cakap, Caca masa tu guna cara offline dan struggle Caca adalah masuk ke carnival tau. Masuk expo. Expo tu kan. Caca ikut semua expo di seluruh Malaysia, termasuk Food Peace, Food Mega, lepas tu Mega Sale, macam mana yang orang yang duduk kat Mega dekat tepi jalan macam expo yang mereka buat lah selama 10 hari. Macam tu lah jadi Caca ikut. Tapi yang kadang tu bila dalam expo ni kita tak tahu ada untung, masa kita ikut nasib. Masa ada untung adalah, masa tak ada tu tak ada lah, balik kiranya lepas bayar duit kemah, duit tak tapak tu balik kosong, tak ada duit. Macam tu lah. Kadang-kadang tu sampai teriak pun ada. Menangis Teriak tu maksudnya menangis. Menangis. So, yelah dengan cabaran masa tu kan, apa benda yang kenapa menangis Caca? Kenapa masa tu menangis? Penat kan kadang-kadang expo tu berhari-hari. Sebenarnya expo ni memang penat Sifu sebab tidur tak menentu. Satu, bila kita kadang-kadang kita duduk kat expo ni, waktu malam kita dah kena pergi tarik ayak, pergi cari ayak lah, pergi ambil ayak lah untuk kita nak. Kadang-kadang expo yang mereka bagi kat kita tempat tu kadang-kadang tak ada ayak. Jadi kita kena pergi tarik, pergi angkat ayak. Jadi macam orang kata susah nak tidur lah. Kadang-kadang tu kita tidur hanya berapa jam. Semata-mata kita nak, esok tu kita nak berniaga lagi, kita nak cepat, kita nak bagi, orang kata apa, kalau kata pukul 2 kita dah start berniaga, kita dah tak ada apa dah. Kalau kita masuk awal pukul 10 pagi tu, kita ada juga untuk orang nak makan tengah hari. Macam tu lah. Jadi kalau bagi macam memang susah lah Sifu berniaga kat expo ni. Tidur bawah meja, anak tidur dalam kereta. Macam tu lah Sifu. Awak lagu tu tapi sempat lagi beranak time tu Okay. Yelah, tapi itulah cabaran ni kan Caca. Tapi
So sale sikit, usaha keras. So apa yang menyebabkan Caca rasa aku kena ubah? Aku kena ubah cara. Aku kena buat online. Mana yang Caca boleh tahu tentang online, tentang Caca sanggup datang kelas kita kat Shah Alam. Caca last minute tau Sifu. Maksudnya bukan Caca turun tengok Sifu pun semua dah. Caca last minute. Bila Caca tengok dalam YouTube mula tu biasa-biasa je. Caca ingat tak apalah. Caca tengok macam bila tekan Dr. Azizan ternampak muka Sifu kan. Jadi tak apa, saya fikir Caca nak apa yang benda, Caca dengar dulu apa benda yang nak kena buat. Lepas tu dia macam benda tu kadang-kadang tu ayat-ayat tu Caca tahu pun nak faham. Jadi kita nak kena online. Jadi Caca kata lepas tu Sifu ada cakap kelas beberapa bulan. Caca cuba type kat dalam website, tengok-tengok boleh daftar dekat situ. Tapi Caca tak daftar pun sebab Caca tak tahu. Saya tak nak buat macam mana. Caca pergi saja, Caca wakil je dekat Dewan Tengku Musa aku tak silap Caca tu kan. Caca pergi je, kalau kata nasib Caca tu ada boleh masuk kelas tu, ada lah. Nasib lah. Masa tu pun Caca tak bawa banyak duit pun, bawa sikit je. Tapi Caca tanya mereka, first class tu apa nak duduk, apa ni belakang tu pun nak duduk kan. Lepas tu dia kata duduk depan kau, duduk depan. So Caca pun minta duduk depan untuk Caca lebih dekat lagi. Nak tahu Caca takut macam ni. Bila Caca tengok dalam YouTube, weh panjangnya orang. Jadi takkan aku nak duduk belakang sekali kan. Baik aku duduk depan, aku boleh tengok. Macam itulah. Jadi ya sebab kelas saya kan ramai. Kan kelas saya ramai. So dia kata kalau aku daftar belakang, payah nak belajar ni. Tapi Alhamdulillah Caca pun jenis orang yang nak duduk depan juga macam Syahidah tadi. Jadi Alhamdulillah lah Sifu masa tu ada juga seat untuk Caca duduk dengan suami Caca kan. Alhamdulillah. Jadi daripada situlah orang kata apa bergerakkan nama Caca. Caca kata Dinsam ni baru duk fikir nama pun duk fikir masa tu juga. Caca kenapa nama nak buat nama dekat nama apa Dinsam tu kan. Sebelum tu Dinsam tu nama apa? Tak ada nama. Tak ada nama. Ni memang kelakar. Ini kelakar. Dinsam tak ada nama. Habis tu macam nak bezakan Dinsam Caca dengan Dinsam saya okey, mungkin Sifu takkan tahu kan sebab apa nama Caca kata Dinsam tu. Sifu pun takkan tahu. Mula-mula Caca pun nama Ca tu nama Caca. Okey kata tu macam kita cakap dekat orang makan first tu Sifu yang cakap apabila kita berkata, Sifu suka cakap berkata, kata kan masa dekat dalam tulis-tulis tu lah. Lepas tu kata kalau aku baca kata tu okey juga. Ceritalah masa belajar masa RPM tu. Tapi saya tak cerita Caca berkata jadi brand Cakata. Tapi saya tak terfikir pun nak buat nama Cakata tu. Tapi bila tengok orang KL kata kata. Kata okeylah aku letak je lah Ca tu kata. Tapi tak bagi tahu pun orang. Kalau jadi bahasa utara dia jadi Ca teriak. Kan. Okey, so nama pun Caca dapat dalam kelas ni lah. Masa RPM tu. Masa RPM tu kan. Dan Caca masuk ARB bila? ARB yang pertama? Bulan 3. Bulan 3 tahun 2019. So sama lah dengan sekarang ni kan? Ya. Setahun dah? Setahun dah. Macam mana Caca gunakan ilmu ARB ni untuk nak naikkan sale Caca? Macam mana masa tu? Apa yang Caca buat? Daripada belajar content copywriting semua ni, part mana yang Caca guna tu? Naikkan sale. 30 hari konsisten live. Tak tahu apa cakap, janji buat. Belasah je. Sebab Caca masa ARB tu hari mula tu Caca bela lagi. Apalah cikgu ni cakap. Tapi Caca dah pergi tanya Cikgu Fazli. Caca dah tanya cikgu. Caca tanya macam mana Caca nak masuk untuk platinum. Tapi Caca tak agak-agak pusing pi. Lepas tu dalam ARB ni sebenarnya Sifu, Caca banyak salah dengan mak Caca, dengan mak ayah Caca kan apa-apa. Tapi bila Caca fikir balik, Caca kata kat suami Caca, aku pun ada salah dengan hang. Caca cakap dengan suami Caca lah, aku pun ada salah dengan jadi aku pun rasa macam aku pun kena juga sucikan diri aku kena bersihkan diri aku dulu supaya aku sentiasa fikir benda yang positif untuk
kita nak clearkan kita punya diri kita kan Sifu. Bila kita sentiasa ingat oh kita ni baik, kita terlalu baik tapi kita tak tahu apa benda yang kita buat pun tak boleh. Lepas tu Caca layan saja copywriting yang Sifu bagi. Caca layan je. Caca ingat pada RPM. Turun saja daripada stage tu mesti Sifu akan bagi poin-poin yang hebat, poin-poin yang Caca boleh tulis. Sebab nak record tak boleh. Kalau dulu kalau kata Sifu kata boleh record, memang Caca record sebab Caca lambat nak tulis. Jadi dekat situ Caca akan tunggu kalau kata Sifu nak turun je tu, mesti Caca akan standby dah. Sampai sekarang pun kalau siapa yang ada dekat sini, kalau tak percaya, cuba tengok. Kalau Sifu turun tu mesti ada idea dia yang banyak sangat-sangat dia akan bagi. Jadi masa tu Caca akan standby dah copywriting. Caca akan tulis yang penting-penting untuk kita campur lah, macam orang kata apa, campur-campur yang mana berkenaan dengan kita punya bisnes. Itulah Sifu. Maksud Caca tu bila kalau saya daripada atas stage tu saya turun ke bawah. Kalau saya turun ke bawah je dekat dengan peserta tu, adalah benda saya nak bagi. Betul. Dia macam nak pergi buat delivery lah kan. So masa tu Caca akan ready ni mesti ada dahsyat ni Caca nak ambil ni. Betul, kan? sehingga Dan sekarang pun kan, dan itu sebenarnya belajar copywriting dalam ARB ni sangat bantu Caca lah. ya betul Awak Sifu. Caca memang Caca memang tak tahu copywriting ke? Memang tak tahu sebab kita nak bahasakan cara orang ni kita cukup susah Sifu. Sebab tambah kita daripada utara kan. Kita jenis bahasa kita ni memanglah siapa cakap kata kita belajar tak guna karangan kan, tak guna sastra. Tapi sebab masalah dia Caca tak pandai benda-benda nak bermadah, nak pergi tulis copywriting macam tu. Jadi bila Caca tengok dalam Caca 8 emosi yang Sifu bagi tu pun, bila Caca ingat balik, Caca hanya guna kasih sayang, love tu kan. Lepas tu kedua Caca guna macam apa untuk macam mana kita nak bagi orang tu pengaruh dengan kita punya perkataan kita tu. Dua benda tu yang Caca guna. Lepas yang tu Caca akan guna balik cara macam mana nak buat page. Hari ketiga tu baru Caca buat page. Sebab masa ARB hari yang ketiga yang Caca baru belajar untuk buat page. So jadi masa tu lah Caca belajar, dan sebenarnya banyak benda pun sebenarnya Caca pun tak tahu sebenarnya. Tapi bila masuk ke dalam kelas tu barulah Caca nampak kan. Ya Sifu, sebab memang kalau ada setengah dekat sini ARB, kalau siapa yang tak pandai, memang kosong tak tahu buat apa-apa. Jangan takut. Macam saya juga, saya pun tak boleh buat macam mana orang lain buat. Jadi kita sebagai diri kita sendiri, kita kena tahu tak semua benda yang cikgu ajak tu kita akan faham. Kadang kita akan cakap, apa yang aku buat ni, apa yang cikgu cakap aku tak faham. Sebenarnya kita tak payah ambil semua benda. Kita gunakan antara yang kita faham saja kita buat dulu. Macam Sifu cakap, buat live. Okey, buat dulu. Walaupun Caca dulu malu. Nak buat live pun malu. Tapi orang cakap, yang itulah sumber hasil yang kita nak bagi orang tahu, orang nampak kita. Jadi kita kena buat juga. Kan, itulah benda-benda yang sebenarnya yang kita tak tahulah. Dan bila kita tak tahulah tu yang kita kena belajar kan Caca kan? Ya Sifu. So, bila Caca amalkan ilmu ARB ni, macam mana benda tu memberi kesan ataupun apa yang Caca buat sehingga menyebabkan sale Caca meningkat? Untuk masa ARB ya Sifu. Okey, untuk selepas masa daripada ARB ARB ni, kan Caca punya sale kan sikit. So Ya, apa yang Sifu. Caca buat ambil ilmu ARB dan boleh menyebabkan sale Caca tu meningkat? okey, pertama yang Caca guna, Caca nak buatkan macam mana nak buatkan reach Caca tu tinggi dan engagement Caca tinggi. Yang tu dulu, walaupun Caca rasa aku perlu menjual. Tetapi Sifu cakap tak boleh menjual. Tapi dalam masa yang sama Caca terpaksa kena selitkan produk Caca untuk mereka nampak, mereka tahu sebab produk Caca ni macam Caca fikir orang mudah, orang susah nak kenal. Kadang-kadang ada setengah orang sebut dingsum, ada setengah orang sebut dingsam, ada setengah orang sebut siomay. Jadi Caca nak bagi perbetulkan bahasa Caca tu, dan Caca nak bila kita buatkan Sifu, kadang kita takut macam ni, kita tersalah langkah.
Jadi Caca perlu betul-betul tengok dulu. Macam contoh Sifu kata dekat Caca, bukan 7 ketakutan yang kita patut kita buang dalam masa ARB. Tapi mungkin hari ni Sifu tak bagi tahu, lagi mungkin ikut esok ke tak tahu bila untuk ARB. Jadi Caca 7 ketakutan yang kita patut kita buang tu sebenarnya ada pada diri kita, walaupun kita buang 3 benda ataupun 4 benda. Jadi bagi Caca semua 7 ketakutan tu semua ada kat diri Caca. Semua ada kat diri Caca. Jadi bila saya fikir balik, aku kena buang walaupun 1 ataupun 2. Jadi daripada situ Caca buang. Caca ada tanya cikgu, cikgu tolong buat page Caca tak? Dia tengok apa yang patut yang Caca buat. Tapi Alhamdulillah Cikgu Fazli daripada situ tak pernah jemu ajak Caca. Walaupun kadang-kadang Caca kata Caca ni susah nak faham, dia tak pernah mengalah ajak Caca. Dia orang kata apa, macam Caca ni daripada kosong, dia masih lagi, walaupun sekarang ni pun Caca mesej dia, Caca tanya pendapat dia, dia masih lagi, Caca awak perlu buat macam ni, awak perlu macam ni. Jadi Caca lagi tambah energi tu Sifu. Itu yang Caca buat. Benda tu je pun yang Caca share pun menyebabkan sale Caca naik. Berapa banyak masa tu peningkatan sale Caca sebenarnya? Masa bulan masa ARB ya Sifu. Untuk Caca nak lepas pada ARB tu, Caca nak masuk impi tu. Masa tu Caca dalam platinum dah. Caca nak dapatkan 60k sebab Cikgu Fazli tak bagi Caca masuk ultimate. Dia cabak Caca, dia kata awak memang tak boleh masuk lagi. Jadi Caca kata sebab apa Caca tak boleh? Mungkin Caca fikir, aku tak reti, mungkin aku ni orang susah, aku ni bodoh, aku tak tahu apa, mungkin cikgu tak ambil aku. Tapi Caca fikir aku akan tunjuk satu hari aku akan boleh buat. Tapi cikgu Sifu, Caca hanya buat live saja. Memang Caca tak tahu buat apa. Buat live saja. Masa buat live tu pun Caca ada terselit menjual sikit sebab Caca tak berapa nak reti lagi kan. Tapi Alhamdulillah, orang kata apa, rezeki Caca lah, walaupun Caca ada ejen sikit dekat Shah Alam masa tu. Caca nampak, ya Allah seronok dah aku dah ada ejen dekat luar kan. Ada kat KL, rasa seronok dah masa tu, walaupun 2-3 orang. Masa tu 2-3 orang pun sale Caca dah dapat 60k. Lepas tu Caca terus pergi jumpa Cikgu Fazli. Saya cakap, cikgu, Caca memang betul-betul Caca nak masuk. Saya dah layak. Saya cakap saya dah layak. Saya cakap saya dah layak nak masuk. Jadi cikgu cakap memang tak boleh lagi. Macam itulah. Tapi Caca yakin dengan dia. Caca kata Caca akan cuba buat lebih baik, lebih lagi daripada tu. InsyaAllah Caca takkan tinggalkan ultimate. Jadi masa tu cikgu dah bagi Caca masuk ultimate. Jadi masa itulah Caca boleh meroket lagi lebih dan banyak dibantu oleh Sifu sendiri dan dibantu oleh cikgu-cikgu yang Caca sayang dan ultimate yang selalu banyak orang kata apa, ajak Caca kan, walaupun tak reti apa sekalipun dia pun tak pernah jemu ajak. So Caca, dia orang tanya, ramai tanya Caca, masa Caca buat live tu dulu, Caca cakap pasal apa je masa live tu? Dia nak tahu juga benda tu, apa poin-poin Caca belajar. Sebab banyak benda yang sebenarnya Caca belajar dalam kelas kan. Dan ya, Caca just ikut. Caca ni ada jenis yang saya nampak, apa yang saya ajar dia terus follow. Lepas tu kita ada ultimate personal coaching pun senang. Apa saya cakap dia terus buat. So apa yang benda yang Caca share masa buat FB Live? Caca tengok Cikgu Mazian, dia silap Caca. Dia akan selalu untuk bina engagement dia. Komen. Lepas tu, Caca tak cakap apa. Caca cakap je, okey, kalau hampa rasa hampa nak benda tu, hampa komen je nak. Kalau hampa rasa okey, hampa dah betul-betul rasa produk saya ni terbaik ke apa ke, okey, Caca main dengan perkataan yang tu je. Sedangkan Caca tak tahu apa yang Caca cakap. Caca ikut, Caca selalu tengok yang pertama tu Cikgu Mazian lah. Sebab Caca nampak, sebenarnya dia nak binakan engagement ni, dia akan bagi orang banyak komen. Dan dekat situ, baru Caca fikir, sebenarnya benda ni patut Caca buat. Jadi Caca buatlah, Caca buat macam tu juga. Nak kata Caca cakap apa tu, Caca memang tak tahulah Caca cakap apa dah Sifu, sebab benda dah lama kan Sifu. Tapi Caca ikut apa, kadang-kadang Sifu, setiap hari yang Sifu cakap tu pun, kita boleh ambil poin-poin yang Sifu cakap tu untuk masuk dalam live kita. Jadi jangan lupa salin. Salin tu penting.
Bukan kata kita nak tiru Sifu 100% dah. Tapi ayat Sifu tu boleh macam sendiri Sifu boleh pengaruhi orang lain. Kenapa kita tak boleh mempengaruhi orang lain? Macam itulah. Jadi kadang apa yang Sifu cakap tu Caca pun akan tulis. Caca akan masuk balik dalam Caca. So senang cerita, tengok apa saya live, ambil poin-poin dia dan kau live je lah ambil semula. Ya, betul Sifu. Tapi bagi Caca memang Caca buat macam tu lah. Kalau orang lain tu Caca tak tahu, tapi kalau hampa betul-betul nak cepat dan hampa nak orang lain faham, susun balik, tengok apa yang Sifu bagi tahu, buat macam tu, tengok. InsyaAllah nak cari ejen pun mudah. Betul, jadi maksudnya adalah sebenarnya kita taklah, janganlah complicatedkan sangat. Benda yang saya suka Caca buat adalah Caca bertindak tu cepat. Kan? Betul tak Caca masa tu? Betul Sifu. Malam pun tak tidur lagi. Kadang-kadang Sifu cakap tidur pukul 10 malam. Tak boleh tidur. Sebab untuk waktu pagi sampai ke petang, Caca tak ada tengok live Sifu. Jadi Caca setiap hari Caca akan tengok live Sifu pada malam. Kadang-kadang kalau macam tak dapat tengok pun Caca akan tengok esok pagi. Walau macam mana pun Caca akan tengok. Macam tu, jadi Caca boleh tahu. Tu yang kadang-kadang komen Caca akan jadi yang ke belakang. Walaupun malam Caca tetap komen juga kalau kata benda tu dah habis kan. Okay, so bagus tu Caca. Dan sebenarnya kan, apakah bila Caca dah masuk Ultimate ni, saya nampak perkembangan Caca tu jadi lagi superb tau. Dia jadi lagi sangat-sangat laju. Terlalu laju kan. Apa benda yang Caca dapat kat dalam Ultimate menyebabkan semua benda jadi laju, sale naik mencanak-canak. Apa sebenarnya yang berlaku Caca? Okey Sifu, kadang-kadang kedudukan kita ni kita jangan agak selesa. Walaupun kita rasa kita cukup mampu, sebenarnya kita tak mampu sebab kita banyak lagi perlu kita bantu orang. Orang yang kat belakang kita mesti duk tunggu kita apa benda yang kita patut bantu mereka. Jadi Caca kalau UCM mesti Caca akan nantikan sebab benda itulah yang akan menjadikan Caca lebih naik. Pertama masa tu King Cakotia dah bagi, dah push otak Caca ni. Okey, macam mana Sifu hantar untuk orang tu ajak kami dan macam mana cara Sifu cakap macam mana kita nak upset dan kita nak attack dia punya, kita nak tembak pelanggan tu macam mana untuk lebih cepat. Dan dekat situ lagi macam mana kita nak tarik ejen kita yang krik tu macam mana. Jadi dekat situ kita boleh jumpa dengan Das Abdul lagi, yang orang yang power, yang boleh tanya. Tapi Caca memang apa peluang yang Caca ada, Caca mesti akan tanya mereka. Okey, macam mana kita nak buat. Caca, masa tu saya bawa sahabat saya dalam circle saya ke dalam gitunya namanya Ultimate Circle Mentoring. Dan masa tu kita buat Depok Decent, betul? Ya, betul sebab Sifu. Saya nak Ultimate ni belajar something. So Caca sedut ilmu daripada dia kan? Ya, betul Sifu. Betul Sifu. Lepas tu kita ada Caca ada duduk satu kumpulan dengan Sifu. Masa tu Caca teriak kat Sifu, Caca tanya, Caca kata Sifu, Caca nak agent. Okey, Sifu cakap apa, Sifu Caca hanya cakap 1, 2, 3 patah. Tapi dengan pantainya Sifu dah bagi jalan penyelesaian tu. Caca terus tulis. Sebenarnya Caca tak tulis pun Sifu, Caca record. Masa Sifu cakap Caca tekan record sebab Caca takut lagi Caca tak boleh nak buat Jadi Caca record, Caca balik, Caca buat balik. Oh, sebabnya benda ni customer sebenarnya, pelanggan ni sebenarnya dia tak mau apa pun pada kita. Sebenarnya dia nak kita bagi sesuatu kat dia walaupun sikit pun dia dah nampak orang kata dia nak nampak benda tu kita bersungguh-sungguh nak bantu dia. Kan, walaupun pemberian kecil tapi value tu lah pelanggan sangat terasa kan. Ya, So Sifu, Caca betul. bagi tahu dia orang berapa ramai ejen yang Caca dah ada sekarang, hasil daripada Caca. Alhamdulillah. Online. Alhamdulillah daripada kosong tak ada ejen, sekarang ni Caca dah dapat 220 ejen dan Caca dah ada sekarang ni Caca dah buat satu sistem macam Sifu SPG. Siapa nak jadi master stokis Caca akan bayar 5,850. Jadi bukan master stokis yang free. Dan siapa yang nak jadi stokis Caca akan bayar 4,300. Dia boleh membership lah. Jadi dekat situ baru kita nampak kesungguhan dia untuk dia nak jadi ejen kita untuk kita lebih bantu dia. Satu, Caca dapat menambah ejen tu sangat super 220. Dan berapa ramai pula tim Caca sekarang, berapa ramai staff yang Caca dapat kongsi rezeki.
Tim Caca Lani 11 dan tim production Caca adalah 38. Sangat super kan. So Caca, cuba Caca bagi dia orang ni sedikit nasihat. Bagaimana mereka ni pun boleh berjaya ikut jejak langkah Caca, apa yang Caca buat, Caca berada ultimate, tindakan. Cuba Caca bagi dia satu nasihat yang simple untuk mereka ni follow sebelum kita nak tamatkan sesi malam ni. Okey, kalau bagi Caca, kalau kita nak guna siapa yang kat sini yang banyak menggunakan sistem ejen dan stokis, kita sendiri yang kena betul-betul disiplin. Kita sendiri kena konsisten untuk buat satu benda. Kita jangan terlalu mudah bagi ejen. Contoh macam kita dah letakkan harga untuk ejen tu contohlah 500. Tiba-tiba dia cakap dia tak ada duit. Kita bagi kat dia 300 sudah. Kita bagi dia 200 sudah ke 100 ke. Itu sebenarnya kita sendiri yang tak komit, kita sendiri yang tak betul. Kalau macam contoh macam Caca dah kata bagi kata putih, siapa nak jadi masa stokis memang nak masa stokis sebab kita dah bagi harga memang betul-betul baik. Harga memang betul-betul kau Sifu kita bagi. Tapi hanya dia banyak sekali saja seumur hidup dia 5,850 tu dia dapat guide dengan Caca, dia dapat coaching macam mana Sifu macam itulah Caca. Okey. Senang namanya. Itulah namanya tiru basi, betul Caca? Caca kena tiru master, kena tiru Caca punya Sifu. Kalau Caca tak buat macam Sifu, Caca rasa Caca pun tak tahulah Caca nak jadi macam mana lah ni kan. Jadi Caca kena juga ada ikut satu-satu benda sikit-sikit yang orang kata boleh macam mana cepat kita buat. Dan Alhamdulillah Sifu, Caca lah ni, Caca memang betul-betul Caca dah target, Caca akan jaga cash flow Caca betul-betul. Macam mana Sifu ajak Caca, jangan terlalu mudah buat benda yang orang kata merugikan kita. Jadi kita sendiri kena tahu apa kita punya style kita sendiri dan cara kita untuk kita orang tiru kita punya style. Macam Caca tiru style si Sifu lah. Macam itulah cerita dia. Macam YB Caca aku tengok. Okey, cuba kita tengok result Caca dulu tim. Okey, tu dia page Caca, Cakata Dimsum. Baru aku tahu sejarah nama Cakata. Aku ingatkan apa benda yang dia kata. Rupanya Caca yang kata. Okey, tu tengok result dia. 2018 dia buat lebih kurang hanya 133,000. Dan 2019 dia berjaya buat 2.84 juta tau. Ni sangat drastik ni tau. Kenaikan dia tu gila tau. Sangat-sangat wow. Caca, lepas tu saya dengar daripada 1 Januari tahun ni sampai hari tu Caca update 15 Februari je, Caca dah buat 1.3 juta kan? Betul Caca? Sampai bulan 3 ni 2.13. Sampai bulan 3 ni dah 2.13. Ya, Sikit Sifu. lagi nak potong sale 2019. Ya, betul Sifu. So Caca, adakah Caca masih lagi ada buat offline ke ataupun sekarang Caca memang betul-betul fokus kepada online? Fokus pada online. Tapi ada banyak yang tanya Caca macam mana Caca buat dalam X apa semua tu kan. Caca hanya habiskan 4,500 saja untuk dapat sale banyak tu. Kadang-kadang tu kita boleh buat je dalam zero cost Sifu. Cuma kita kena tahu, kita kena ada cara dia. Macam Sifu ajaklah, kita kena ada cara kita dan kita kena tanya cikgu-cikgu kita yang mana, macam mana kita nak buat untuk kita lebih lagi naik. Bukan mudah juga Sifu nak dapatkan semua ni. Cuma orang kata apa, kita banyak bertanya. Kadang-kadang orang tak suka kita bercakap banyak, tapi sebenarnya bercakap banyak tu lebih lebih orang kata apa, untuk kita lebih kuat lah Sifu macam tu. Kan? So banyak benda kan yang saya rasa, banyak benda yang sebenarnya Caca dapat daripada saya, daripada momentum. Dan so hopefully tahun ni Caca, berapa target Caca sebenarnya untuk 2020? Okey, kalau ini sampai baru bulan 3 ni, baru bulan 3 dah 2 juta, dah nak potong setiap tahun lepas. So apa target tahun ni? Okey Sifu, untuk target bulan ni insyaAllah bulan depan Caca ada sampai 2 misi daripada U-Team, tim yang bersaing dengan Caca.
Jom Dingsam daripada Ipoh Perak. Dia memang toke besar Dingsam dekat Malaysia. Dia memang lah ni dia nak jadi kawan karib dengan Caca. Alhamdulillah Caca beli mesin kat dia. Tapi dia pun terkejut juga dengan pencapaian Caca macam ni kan. Caca boleh beli 2 mesin lagi. Jadi Caca target dalam sebulan akan dapat 1.5 juta. InsyaAllah untuk April lepas kiranya kami akan pegang stok Ramadan. Stok Ramadan dan Caca akan Tengku pun dah kontrak dengan Caca untuk sebulan tu untuk supply Tengku dimsum mana tu? dengan dia. Tengku Raja Muda Perlis. Alhamdulillah. Okey. Jadi kami akan cuba buat sebulan 1.5 insya-Allah untuk bulan Mei. Kalau April ni mungkin Caca tak boleh nak bagi target lagi untuk hit untuk setakat 750 dulu. Memang Cikgu Rashid dan Cikgu Fazli pun dah cakap 1 juta Caca. Caca cakap Caca buat setakat mana Caca mampu dulu, tapi sampai mesin saja Caca memang akan betul-betul akan ambil semua order yang tersekat. Yang tu. Dan alhamdulillah Caca Sifu ni masalahnya sekarang ni tak cukup mesin. dah masuk 4 dah production. ni, dah masuk 4 dah Sifu. Alhamdulillah Caca dapat bantuan daripada Marah 1.2 juta tak silap. Okay, bagus. Free grant. Free grant Sifu. Dapat geran daripada Mara. Bagus. Tahniah Caca. Kan? So korang macam mana? Takkan tak terbakar tengok Caca? Bukanlah Caca. Nak tanya Ya, Caca sekolah takat mana? Sekolah? Sekolah tu kalau ikutnya sampai SPM je. Tapi SPM tu sat pi. Sebab selalu Dr. Lomok kan. So ambil SPM ke tak ambil? Ambil tapi tak ada apa. Memang teruk lah. Ya betul. Tak ada ijazah. Kita Ijazah kena tak ada mengaku. ijazah. Tak ada ijazah. Tak ada. Ijazah rumah tangga je ada. Hang ni memang empat lawak namanya. Tapi Okay, alhamdulillah. tanya umur Caca berapa? Umur Caca. Siapa berapa? Umur saya tahun 86, 34 kot tak silap. 34. Okey, katak saya pun dah bising sangat daripada tadi, katak bising kat rumah saya ni. Okey Caca, terima kasih, all the best insya-Allah Ya, tahun Sifu. ni. So berapa target keseluruhan tahun ni? Berapa juta yang kita boleh capai bersama dengan Cakata Dinsam ni untuk setahun? Nak kata luar biasa tak luar biasa, tapi yakin dengan Allah 15 juta lah. Sifu bagi 10 InsyaAllah. tapi Caca target 15 juta. InsyaAllah. Boleh. So kita buat betul-betul insya-Allah. Tumpahkan dulu peluang Sifu. sangat besar. Daripada tak ada apa-apa ni, daripada hanya buat bawah 10,000 sebulan, and then sekarang target Caca untuk capai 15 juta. So takkan yang lain tu nak tengok je kan Caca kan? Ya, Rugilah kalau Sifu. dia tak buat sesuatu. Sifu, dan satu lagi saya nak terima kasih kepada Cikgu Fazli dan Sifu dan Cikgu Rashid yang banyak bantu Caca selama ni, dan semua cikgu-cikgu yang selalu orang cakap kalau Caca tanya tu mesti bagi tahu lah. Terima kasih semua, dan mana-mana kawan ultimate Caca yang selalu ajak Caca bahasa Inggeris lah, apalah, semualah tu. Terima kasih. Okay, tak lama lagi Caca ada speaking English very fluent. Okay. Yes, Okay Sifu. Caca, terima kasih banyak. Semoga Terima kasih, mencapai terima kasih. target untuk tahun ni. Okay team, kita Ya, terima kasih Sifu. Assalamualaikum. okay, sama-sama. Okay.